Kelana Jaya. Terima kasih Yang Betul. Pertama sekali saya ingin mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas pembentangan bajet yang mengunsurkan transformasi ini. Saya bersyukur atas kesedaran dan desakan rakyat serta usaha mangsa dan keluarga tahanan ISA sendiri yang berterusan membela diri mereka walaupun berdepan dengan cabaran dan ancaman kerajaan dan polis yang mempertahankan kezaliman ISA. Perlu diingati di sini bahawa sejak beberapa dekad yang lalu, beribu-ribu orang telah ditahan tanpa bicara di bawah ISA dan EO. Bukan untuk apa yang mereka lakukan atau katakan, tetapi berdasarkan syak wangsaka dan tuduhan tanpa bukti daripada pihak ketiga. Ramai yang telah ditahan dalam kem untuk tuduhan yang tidak dibuktikan di mahkamah dan beribu-ribu masih ditahan di kem perlindungan di seluruh negara. Akta yang kejam ini digunakan oleh semua Perdana Menteri. Saya ulang, semua Perdana Menteri untuk menindas rakyat jelata yang dahagakan demokrasi dan keadilan. Pada tahun 1960-an, ISA diguna untuk melumpuhkan gerakan Kesatuan Sekerja dan parti politik pembangkang yang begitu aktif. Pada tahunan 70-an, selain daripada Kesatuan Sekerja dan aktivis politik, mahasiswa dan ahli akademik yang aktif dalam gerakan sosial pula jadi mangsa ISA. Pada tahunan 80-an, golongan yang dijadi mangsa lebih meluas sehingga para aktivis alam sekitar, gerakan agama dan aktivis hak wanita turut dizalimi. Pada 90-an sehingga sekarang, pengikut Syiah dan aktivis reformasi pula dijadi sasaran baru kezaliman. Dalam operasi lalang yang berlaku pada 27 Oktober 1987 itu, seramai 106 politik terutama daripada parti pembangkang yang telah ditahan di bawah ISA dan menyaksikan pembatalan lesen 2 khabar harian dan 2 khabar mingguan. Sejarah telah menyaksikan bahawa penahanan ISA menghalaukan penyiksaan dan penghinaan maruah seorang manusia. Sejak 1960-an, ribuan tahanan yang ditahan di bawah ISA telah melalui pelbagai penyiksaan yang amat menjijikan, biarpun penyiksaan fizikal atau mental. Ini telah menjadi satu kezaliman untuk setiap pertahanan ISA. Tahanan tanpa berbicara adalah suatu perkara yang tidak patut berlaku, lebih-lebih lagi di negara kita yang berbangga mengamalkan prinsip demokrasi. Sedikit Kerana Jaya, sebab saya dapat peluang bahas, saya nak mengatakan satu isi yang setuju dengan saya bahawa Kerana Jaya, sekarang ini, negara ini, we are still, dengan izin, at the state of contempt, not a state of competent. Sebab itu apa saja rencana ekonomi, rencana pembangunan, dia gagal kerana masih lagi dalam paradigma contempt. We are contemptuous when we detain someone without trial. Jadi apabila negara berada di tahap itu, segala perancangannya akan gagal. Dan saya yakin Pekan tahu. Sebab itulah dia respon kepada pemansuhan ISA dan kononnya mau membawa negara ke tahap state of competent. Tetapi setuju dengan saya bahawa sekiranya anything we do, dengan izin, we are still, when we are at state of contempt, we are contemptuous, bukan competent, segala agenda pembangunan kita tidak akan berjaya kerana kita menzalimi orang. Mohon penjelasan. Saya amat bersetuju dengan Yang Berhormat Balai Pulau. Bila kerajaan do not trust the people, it is very difficult, amat susah sekali untuk rakyat to trust the government back.
So saya amat berharap setelah ISA telah dimasukkan, saya amat berharap agar mangsa-mangsa tahanan yang tidak dibukti bersalah dan telah ditahan tanpa dakwaan diberikan pampasan sewajarnya. Jangan kita lupa, ada di antara yang berhormat di dalam dewan ini, yang mulia ini, yang seperti yang berhormat Batu, yang berhormat Seputeh, yang berhormat Sungai Siput dan lain-lain adalah bekas tahanan ISA dan EO, di mana akhirnya mereka telah dibebaskan tanpa sebarang dakwaan. Saya amat berharap agar undang-undang baru yang akan dibentangkan bagi menggantikan ISA adalah sebuah undang-undang yang adil dan saksama tanpa mengamalkan sistem tahanan tanpa perbicaraan. Yang betul, di Malaysia kita mempunyai satu tabiat buruk. Sebagai contoh, semasa kita berada dalam masalah, apabila kita ditahan kerana memandu laju, sebahagian daripada kita akan bertindak melalui dengan menawarkan rasuah. Jadi apa yang berlaku apabila kerajaan sendiri adalah dalam kesusahan? Apa yang akan berlaku sekira kerajaan berada dalam kesusahan dan pilihan raya makin hampir? Apakah yang kerajaan akan berlaku? Saya amat terkejut bila kemurahan hati pihak kerajaan apabila membentangkan bajet baru-baru ini. Sedangkan pada tahun lepas, pihak kerajaan mengatakan bahawa pemberian subsidi berlebihi boleh membangkrutkan negara. Justru saya tertanya-tanya, bagaimana pula kita mampu untuk memberi berbagi subsidi? Adakah ini tidak akan menjadi kita bankrupt? Kerajaan membentangkan bajet ini seolah-olah menabur wang kepada masyarakat. Tiba-tiba kerajaan mahu katakan yang mereka prihatin. Tiba-tiba kita ada wang untuk memberikan kepada golongan miskin. Tiba-tiba kita ada wang untuk sekolah-sekolah Tamil maupun Cina. Di manakah belas kasihan seperti ini kepada pihak-pihak ini yang kurang bernasib baik ini di dalam bajet tahun lepas? Apabila rakyat ini ingin lari daripada masalah, kita mengelaknya rasuah. Apa pula yang kita panggil apabila kerajaan cuba untuk melari daripada masalah? Oleh itu, bolehkah kita menggelar bajet ini sebagai bajet rasuah? A bribe budget? Yang betul, niat adalah segalanya. Seorang bekas Presiden Amerika Syarikat telah berkata, you cannot fool all the people all the time. Di Malaysia pula, kata-kata yang terkenal daripada seorang Perdana Menteri adalah, you help me, I help you. Niat adalah segalanya. Niat yang membezakan di antara kebajikan dengan rasuah. Jadi saya ingin bertanya semula, adakah ini sebuah bajet rasuah? Terima kasih. Betul. Ini yang baik sekali dah. Saya tegur satu kali dah duduk. Terima kasih, Ahmad.